Mengapa Rumah Putih tertinggal Putrajaya? Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dilaporkan menandatangani sejumlah perintah eksekutif untuk menangani perubahan iklim. Tindakan ini termasuk menghentikan sementara tempoh pajakan tanah persekutuan yang digunakan bagi tujuan minyak dan gas serta menghentikan subsidi minyak fosil. Biden dilihat sedang berusaha memperkenalkan beberapa dasar kehijauan yang dianggapnya berupaya mewujudkan peluang pekerjaan yang besar. Pada pandangan saya, kita telah menunggu terlalu lama untuk menangani krisis iklim ini, kata Presiden Amerika Syarikat itu dalam satu majlis di Rumah Putih seperti dipetik Reuters. Beliau juga membentangkan pendekatan menyeluruh kerajaan bagi menangani keprihatinan perubahan iklim di samping dasar keselamatan nasional dan luar negara serta perancangan dalam negara. Menurutnya, membangunkan prasarana berkait iklim yang moden dan berdaya tahan dan mewujudkan tenaga bersih pada masa hadapan untuk Amerika akan mewujudkan jutaan pekerjaan baik dan berkesatuan. Ini adalah kes di mana keprihatinan dan kesedaran saling bertemu, di mana usaha menangani ancaman sedia ada di bumi ini akan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi kita dan kemakmuran untuk semua. Apabila saya fikir tentang perubahan iklim dan jawapan untuknya, saya fikir tentang pekerjaan, ujarnya. Wakil khas Amerika bagi menangani perubahan iklim John Kerry berkata, Amerika Syarikat merancang untuk mengumumkan satu sasaran bagi mengurangkan pelepasan gas rumah hijau menjelang 2030 di bawah perjanjian iklim Paris semasa di sidang puncak antarabangsa bagi menangani perubahan iklim yang dianjurkan oleh Biden pada Hari Bumi pada 22 April ini, lapor Reuters. Sidang kemuncak pemimpin mengenai iklim tersebut akan berlangsung secara maya dan bakal disiarkan secara langsung untuk tontonan umum. Kejap, di mana kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam persidangan tersebut? Difahamkan pemimpin negara jiran iaitu Presiden Indonesia Jokowi, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc turut diundang. Rumah Putih dalam kenyataan berkata sidang puncak pemimpin mengenai iklim akan menekankan kepentingan segera dan faedah ekonomi tindakan iklim yang lebih kukuh. Katanya ia akan menjadi tonggak utama perjalanan menuju persidangan perubahan iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu COP 26 November ini di Glasgow. Namun Rumah Putih tidak memasukkan Putrajaya dalam senarai peserta. Situasi ini menimbulkan pelbagai persoalan. Mustahil Biden tidak tahu bahawa negara ini sudah ada Perdana Menteri baharu walaupun hanya berkuasa menerusi tebuk atap. Adakah Rumah Putih melihat Malaysia terbelakang dalam menangani masalah perubahan iklim? Apa yang berlaku merupakan satu kesipuan besar buat Muhyiddin dan Kabinet saiz XXSL-nya setelah memecahkan Kementerian Tenaga Teknologi, Sains, Perubahan Iklim dan Alam Sekitar yang diterajui Yeo Bee Yin kepada 3 kementerian kecil. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, Menteri Khairy Jamaluddin, Kementerian Alam Sekitar dan Air, Menteri Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, Menteri Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Jelas, perubahan iklim telah hilang di telan scheme of things. Menteri-menteri yang kini menduduki kementerian yang ada, apakah mereka mampu berhujah mengenai perubahan iklim dan faedah ekonomi berhubung dengannya? Setakat pendekatan wakaf air yang dipromosi dengan gigih oleh Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man untuk menyelesaikan masalah air, Rumah Putih tak hairan sedikit pun. Kalian kata Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan sangat buruk. Sekarang, nilai dan jawablah dengan jujur.